frightening development this morning. A chemical weapon, nerve gas, was released inside a crowded subway system in Tokyo today. A doomsday cult in Japan carried out a simultaneous attack using sarin gas on Tokyo's subway system. Assalamualaikum, selamat datang ke Amris TV. Okey, korang pun dah baca tajuk kat bawah, so aku straight to the point je. Aku nak beritahu korang, majoriti penduduk dekat Jepun ni, diorang ni mengamalkan agama Shintoisme dengan Buddhism. Dan ada agama baru yang muncul dekat Jepun ni yang bernama Aum Shinrikyo yang ditubuhkan dekat Tokyo pada tahun 1984. Untuk intro ni, aku nak bagi gambaran je dekat korang kenapa aku pilih topik ni untuk dibahaskan. Apa yang menariknya tentang ajaran ni kan. So, ajaran ni memang dah popular daripada dulu lagi dan ajaran ni masih ada sampai sekarang, tapi tak se-ekstrim dulu lah. Dan dia dah ditukarkan nama. So, ajaran ni memang popular waktu dulu disebabkan kes-kes ataupun kontroversi diorang yang membuat pemahan besar-besaran. Dan ada juga pengasas dia ni menyuruh ahli-ahli dia ni untuk meminum darah dia sebagai ritual ajaran ni. So, macam menarik kan? Apa lagi? Stay tune sampai habis video ni, okay? Jom, let's roll it! Aum Shinrikyo ni adalah satu ajaran yang aku boleh kata dia menyembah kiamat lah, memuja-muja kiamat ni, dan ditubuhkan oleh seorang ni, pengasas ni yang bernama Shoko Asahara pada tahun 1984 dekat Tokyo, Jepun. Kalau korang nak tahu, perkataan Aum tu diambil daripada bahasa Sanskrit yang membawa maksud alam semesta, dan Shinrikyo tu membawa maksud kebenaran tertinggi. So, pada awalnya ajaran ni adalah satu grup spiritual yang menggabungkan Hindu, Buddha, Kristian. Even Asahara ni pun mengaku dia adalah penganut ataupun orang yang beragama Buddha dan Kristian. Ajaran ni pun pernah dapat status rasmi oleh kerajaan Jepun pada tahun 1989, dan start daripada situlah diorang ni popular secara global dan siap ada buku lagi tu, dan diorang siap menjelajah universiti ke universiti. Okey, macam aku cakap mula-mula tadi, ajaran ni memang obses ataupun memang diorang ni memuja kiamat lah kan. So, diorang ni pun tertunggu-tunggulah bila kiamat ni datang. Kenapa tak datang-datang? So, diorang ni create satu plan yang di mana diorang kata, kita create kita punya apocalypse sendiri, kita punya kiamat sendiri, kita punya disaster sendiri. So, diorang start strategi diorang ni, diorang mulakan plan diorang ni, nak lebih tepat pada hari Isnin 20 Mac 1995. Ada 5 orang ahli Shinrikyo ni distartkan ataupun memulakan serangan dia dekat kereta api bawah tanah Tokyo pada waktu pagi. Aku rasa majoriti korang semua dah tahu dah, kereta api dekat Tokyo ataupun dekat Jepun adalah satu tempat yang memang sangat-sangat sibuk. Lebih-lebih lagi waktu pagi memang peak orang berpusu-pusu nak pergi kerja naik train. Okey, aku nak bagi tahu dulu apa yang diorang buat untuk melaksanakan diorang punya operasi ni sebelum aku bagi tahu diorang punya modus operandi dia lah kan. So, diorang ni menggunakan bahan kimia sarin ataupun kita boleh panggil gas sarin, iaitu bahan kimia yang bila dilepaskan memang akan mengeluarkan gas. Gas tu akan mencederakan sistem dalaman manusia lah. Yang paling teruk boleh mengakibatkan kehilangan nyawa lah. So, diorang punya modus operandi ni, diorang akan masuk ke dalam kereta api sambil membungkuskan sarin tu dengan plastik dengan surat khabar. So, diorang bawa diorang akan bawa payung sekali bawa masuk kereta api tu. So, diorang masuk, diorang akan, aku tak sure lah diorang duduk ke berdiri sebab kita pun tahu kan, stesen kereta api dekat Jepun ni lain macam. Kadang-kadang tak boleh nak duduk sekalipun kan. So, diorang akan pergi dekat area-area kerusi tu, diorang akan letak sarin ni dekat bawah kerusi. Sampai je stesen, diorang akan cucuk dan diorang akan belah terus. So, gas sarin ni akan terkeluar dan menghasilkan gas atau wap gas tu, dan merebaklah seluruh kereta api gas sarin tu. So, aku boleh baca berita dekat sini. Ini numbers ni, pemberita ni pun bagi tahu mungkin tak betul sebab terlampau ramai sangat yang cedera. So, ini adalah salah satu result dia lah kan. So, lepas serangan tu dah meragut nyawa seramai 13 penumpang dan 54 orang cedera parah, dan
980 cedera ringan dan dianggarkan mangsa-mangsa yang terlibat yang cedera dekat dalam situasi itu seramai 6,000 orang. So statistik ni tak sure lah, tak accurate lah maksud aku kan, sebab pemberita-pemberita dekat Jepun pun tak tahu exact number penumpang-penumpang yang kena, sebab memang terlampau ramai yang kena time tu. Itu satu serangan diorang. Satu lagi serangan diorang ni, modus operandi diorang sama je. Diorang akan bawa paket sarin tu, tapi kali ni bukan dekat stesen kereta api. Diorang letak paket sarin tu dekat dalam tong sampah. Diorang bocorkan dekat dalam tong sampah dan diorang biarkan leaking. Macam tu je lah. So dia akan buatkan orang yang lalu lalang kat situ terbau gas sarin tu dan mengakibatkan kehilangan nyawa, cedera, dan ada yang mendapat cacat kekal disebabkan terhidu bau gas sarin tu. Ada yang buta, ada yang cacat, dan ada juga yang hilang nyawa akibatkan serangan tu. Tak silap aku yang tong sampah ni tak ramai pun yang hilang nyawa lah kan. Macam aku cakap lah, nombor tak accurate yang aku jumpa, sebab aku baca artikel demi artikel, even artikel Jepun pun aku baca. Numbers tak tepat tak sama setiap satu artikel. So aku just cakap anggaran orang yang kehilangan nyawa time tu disebabkan serangan gas sarin dekat tong sampah ni lebih kurang dalam 5 orang. So yang lain tu mostly cedera, ada yang cedera ringan, ada yang cedera parah, ada yang cacat, ada yang buta, ada yang sampaikan cacat kekal selama-lama dia macam tu. So disebabkan kejadian ni, kerajaan Jepun buat inisiatif untuk tak lagi letakkan tong sampah dekat public. Tak ada langsung. Even kalau korang pergi Jepun sekarang ni, korang memang susah gila nak nampak tong sampah dekat Jepun. Aku boleh kata tong sampah dekat Jepun ni adalah barang yang sangat-sangat rare yang korang boleh jumpa dekat tempat public Jepun ni. Kalau korang nak jumpa tong sampah pun mungkin dekat-dekat dengan area-area convenience store lah, macam Famima ke kan, macam apa lagi, yelah macam 7E, semua benda-benda yang convenience store punya tempat lah kan, yang orang nak makan lepas tu nak buang sampah kat situ juga. Yelah, kita faham je kenapa kerajaan buang semua tong sampah dekat Jepun tu, sebab ajaran tu masih lagi ada sampai sekarang dan diorang takut benda ni ataupun perkara ni berulang lagi. That's why diorang tarik semua tong sampah yang ada, diorang tinggalkan certain tempat je yang ada tong sampah. So disebabkan ajaran ni terlampau banyak kontroversi, terlampau banyak berisu-isu yang diorang buat ni kan, bukan isu kecil tau, isu yang sangat-sangat besar bagi kerajaan Jepun pada waktu tu. So kerajaan mula ambil tindakan untuk menangkap semua ahli-ahli ajaran Aum Shinrikyo ni dan mengharamkan terus ajaran ni. Nak dipendekkan cerita, pada 16 Mei 1955, ya pada tahun yang sama yang diorang buat serangan tu, Shoko Asahara ni dah ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati pada 16 Februari 2004. Tapi pada waktu tu hukuman terhadap Shoko Asahara ni didelaykan ataupun dipospon disebabkan pihak-pihak polis dah tangkap ahli-ahli yang bertanggungjawab yang melepaskan sarin dekat kereta api dengan tong sampah tu. So diorang dululah yang ni lah, aku tak nak lah sebut benda tu sebab YouTube sekarang ni filter dia dah ketat gila, so aku tak boleh sebarangan sebut lah. Korang faham-faham je lah, dah dihilangkan nyawa. So Shoko Asahara ni dia bukan postpone, memang dah tak dijatuhkan hukuman, dia masih lagi dijatuhkan hukuman dan dijatuhkan hukuman pada 6 Julai 2018. Lama tu gap dia daripada 1955, mungkin dia disoal siasat semua benda tu dan dia disahkan bersalah dan dijatuhkan hukuman pada tahun yang sama juga, pada tahun 2004 16 Mei, tapi dipospon lagi sampailah ke aku tak sure tadi berapa aku sebut tadi, Allah lupa dah. Tapi bulan Julai lah 2018. Gap dia jauh gila tu. Dan selepas serangan gas ataupun serangan kimia tu, ajaran Aum Shinrikyo ni dia terpaksa dibubarkan sebab dia memang dah diharamkan dekat negara Jepun. Tapi pengikut-pengikut Shoko Asahara ni
dia tak berdiam macam tu je. Dia memang dibubarkan tapi ditubuhkan ajaran lain yang diberi nama Aleph. A-L-E-P-H. Yang aku dipahamkan ajaran ni tak se-ekstrim Aum Shinrikyo lah. Tapi dibawa kepercayaan yang sama lah, ajaran daripada Shoko Asahara ni. Cuma ditukarkan nama dan tak se-ekstrim macam sebelum ni. So itulah kisah tentang ajaran Aum Shinrikyo dekat Jepun, Tokyo yang diasaskan oleh Shoko Asahara. So macam mana? Kesimpulan dia ataupun rumusan dia tentang topik kali ni, aku nak bagi korang, aku nak bagi tugas kat korang untuk create sendiri kesimpulan ataupun rumusan yang korang dapat tentang cerita ni kan. Aku tak nak cakap apa-apa, korang komen kat bawah ataupun korang buat kesimpulan sendirilah kan. Kalau korang nak lebih detail cerita ni memang sangat-sangat menarik dan menyayat hati kalau korang baca. Ada orang, aku tak sure ada orang dokumentari kan ke tak kejadian-kejadian ni. Tapi kalau korang baca banyak artikel-artikel, banyak kisah-kisah tentang pengalaman mangsa yang dekat sana, artikel-artikel berita kat sana. Korang boleh baca lebih detail daripada video ni. Cari je kat Google tentang ajaran Aum Shinrikyo, tragedi yang disebabkan oleh ajaran Aum Shinrikyo ni. Boleh baca banyak gila sumber yang korang boleh baca. Dan mostly korang akan rasa macam, apa kena diorang ni kan? Apa kena dengan diorang ni? Kalau korang nak buat ajaran tu, buat je lah kepercayaan korang kan. Tapi tak perlulah melibatkan orang lain yang tak bersalah. Cedera. Ada yang kehilangan nyawa. Ada yang sampai cacat. Cacat kekal pula tu tau. Macam dia merasakan benda tu seumur hidup dia. Ya, inilah the end of this video. Kalau korang suka topik-topik macam ni lagi, korang boleh komen dekat bawah. Korang boleh recommend aku topik apa lagi yang aku nak sentuh. Actually dah lama sebenarnya aku tak buat fakta seram macam ni tau. Macam fakta menarik dan seram macam ni. Lama gila. Aku rasa macam kekok gila bercakap depan kamera sebab aku selalu buat lakonan suara, tag review semua kan. Aku rasa macam dah lama gila tak buat konten macam ni. So macam biasalah, kalau korang suka konten-konten yang ada dalam channel ni, macam fakta menarik dan seram macam ni kan, ada aku buat lakonan suara, tag review kan, mungkin kadang-kadang aku akan buat vlog-vlog sikit kan. And apa lagi? Jangan lupa leave the like and subscribe this channel. Aku hargai sangat-sangat sokongan korang dan korang support channel ni daripada mula lagi kan. Daripada aku tahu peak channel ni adalah daripada Junko Furuta punya case, dan dia makin naik bila aku sentuh AB Choi punya case, dan dia makin naik disebabkan lakonan suara aku. Aku tak sangka lakonan suara tu akan meletup tiba-tiba, sebab aku tak jangka pun orang akan suka benda tu. But korang suka, ya aku akan teruskan makin banyak lah lakonan suara lepas ni. Korang tunggu je lah. Okay, so as always, I love you guys. See you at the next video. Bye. Jangan lupa check it out 2 video ni, dan jangan lupa subscribe. Okay, thank you, I love you guys.